Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi bin Abdul Rahman, PDL 21111023, Diploma Integrated Logistics and Management. Saya akan terangkan tentang perihal surah Al-Alaq. Nama surah ialah surah Al-Alaq, iaitu bermaksud segumpal darah. Surah ini merupakan surah Al-Makkiyah. Jumlah ayat adalah dalam surah ini adalah sebanyak 19 ayat. Surah ini menyeru kepada Rasulullah SAW untuk membaca wahyu dan menjelaskan bahawa Allah SWT mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Juga menyinggung bahawa tak kala manusia merasa tidak memerlukan dan serba kecukupan, ia bersikap melampaui batas. Berikut merupakan ayat dari surah Al-Alaq dan juga terjemahannya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tafsirah daripada surah Al-Alaq. Tafsiran yang pertama ialah awal kenabian Nabi Muhammad dan ayat pertama yang diturunkan. Seterusnya, wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad yang merupakan mimpi yang benar waktu beliau tidur. Seterusnya, beliau tertarik mengasingkan diri iaitu di Gua Hira. Keempat, datanglah wahyu kepada beliau secara tiba-tiba. Sewaktu beliau masih berada di Gua Hira, malaikat datang kepada beliau dan berkata, bacalah. Tafsiran ayat seterusnya ialah keluhuran manusia dan kemuliaannya kepada ilmu. Dalam surah ini, ia diberikan peringatan bahawa manusia diciptakan daripada segumpal darah. Seterusnya ialah ancaman bagi orang yang melampaui batas demi harta. Dan yang terakhir adalah cercaan dan ancaman siksa terhadap Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darwish Hakim bin Zainal, PDL 211021. Saya akan menerangkan tentang tazakur tadabbur surah Al-Alaq ayat 1 hingga 10. Tadabbur untuk ayat 1 ialah memberikan syarat bahawa umat Islam harus menuntut ilmu kerana membaca cakrawala ilmu pengetahuan seseorang akan semakin meluas. Tazakur untuk ayat 1 ialah kita sebagai manusia, kita haruslah rajin membaca untuk meluaskan lagi ilmu pengetahuan kita tentang sesuatu. Tadabbur untuk ayat kedua ialah perintah membaca ini dikaitkan secara bersamaan dengan menyebut nama Allah. Tentulah kaitan tersebut ada maksudnya, mungkin untuk mengingatkan bahawa kemampuan baca seorang, Allah yang menggunakannya sebagaimana ia diciptakan. Tazakur untuk ayat ini ialah Allah gunakan manusia kebolehan untuk membaca, untuk sentiasa mengingati kepadanya dan sentiasa menyebut namanya. Tadabbur untuk ayat ketiga pula ialah Allah lah yang memuliakannya, mengangkat darjatnya di atas semua makhluk yang diciptakannya. Tazakur untuk ayat ini ialah hamba-Nya yang sentiasa menyebut namanya dan sentiasa mengingati kepadanya. Tadabbur untuk ayat 4 pula, dengan belajar membaca dan menulis, maka manusia akan meraih ilmu, baik ilmu dunia ataupun akhirat. Tazakur untuk ayat ini ialah membaca dan menulis memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang sesuatu. Tadabbur untuk ayat 5 pula, hanya Allah yang mampu menjadikan perubahan ke arah baik tersebut. Seterusnya, karunia penciptaan dan pengajaran yang sangat luar biasa ini direspon positif oleh manusia dengan rasa syukur serta penghambaan yang ikhlas kepadanya. Namun, kebanyakan manusia tidak rasa bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Tazakur untuk ayat ini ialah kita sebagai hamba Allah perlulah rasa bersyukur dengan nikmat yang telah diberi dan jangan sesekali mengingkari perintahnya, kerana nikmat itu boleh ditarik bila-bila masa sahaja. Tadabbur bagi ayat 6 pula ialah dia melampaui batas dalam segala perilakunya, dalam bersikap, berkata-kata dan bergaul, sombong dalam berpakaian, berlebih-lebihan dan dalam makanan dan kenderaannya, cenderung meremehkan dan merendahkan sesamanya. Hal tersebut berlaku disebabkan kebodohan dan ketidaktahuannya. Tazakur untuk ayat 6 ini ialah manusia mudah terpengaruh dengan satu benda dan menjadikan riak dan takbur berdasarkan darjat dan harta yang mereka ada di dunia. Sementara manusia perlulah berasa rendah diri dan tidak riak dan takbur dengan harta yang mereka ada, kerana ianya pemberian Allah, dan orang yang riak dan takbur dengan harta yang mereka ada menampakkan kebodohan dan keburukan mereka. Tadabbur bagi ayat 7 pula, sikap yang diambilnya barangkali bermula dari pemikirannya yang salah. Dia merasa berkecukupan dengan menjadi seorang sarjana atau ilmuwan yang ternama, kemudian dia memiliki kehidupan yang senang dan rumahnya mewah. Jika manusia dengan segala keterbatasannya kemudian merasa cukup yang mengakibatkannya tinggi hati dan sombong, maka hal tersebut membuatnya lupa dari mana ia berasal dan ke mana hendak kembali. Tazakur untuk ayat ini ialah kejayaan itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah setelah segala usaha yang dilakukan oleh seseorang itu. Tetapi seorang itu perlulah terus mengingati diri dan dari mana asalnya, ke mana dia akan kembali. Kejayaan juga boleh membuat seseorang itu lupa diri dan lupa daratan dan membuatkan mereka menjadi sombong dan bongkak. Tadabbur bagi ayat 8 memberikan kesan lebih dan
menggetarkan hati setiap manusia yang tidak mahu bersyukur akan kedahsyatan dan keseriusan balasan Allah. Mereka semua akan kembali kepada Allah melalui kematian, lalu dibangkitkan kembali di hari penentuan. Dikembalikan kepadanya bermaksud bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya di dunia. Tazakur bagi ayat ni ialah manusia perlulah sentiasa mengingati dengan kedahsyatan balasan Allah, kerana setiap makhluk yang hidup di dunia akan kembali kepada Allah satu hari nanti untuk bertanggungjawab atas segala benda yang dilakukan di atas muka bumi. Tadabbur bagi ayat 9 pula, kurnia terbesar Allah adalah dengan mengutus Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik untuk seluruh manusia sebagai rahmat Allah di bumi. Tazakur untuk ayat ni ialah nikmat Allah itu tiada batasannya dan tidak terhingga nilainya. Allah kurniakan manusia yang terbaik iaitu Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan panduan dalam hidup. Tadabbur bagi ayat 10 pula, seharusnya dia bersyukur dan menyukuri nikmat penciptaan, pengajaran dan berbagai nikmat Allah yang tidak boleh dihitung. Tazakur untuk ayat ni ialah setiap manusia haruslah menikmati nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perasaan keluh dan kesah. Itu saja untuk tadabbur dan tazakur ayat 1 hingga 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Aziz bin Nazri. Saya dari kelas DLM 1A dan pada hari ini saya ingin membentangkan tentang tadabbur dan tazakur bagi surah Al-Alaq dari ayat 11 hingga 19. Tadabbur bagi surah Al-Alaq bagi ayat 11 dan 12 ialah seharusnya ia mengajak kepada kebaikan. Alangkah baiknya jika seandainya ia mahu berfikir sejenak dan kemudian meniti jalan kebenaran dengan ketakwaan dan mengajak sesamanya untuk mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Ia gunakan pengaruh dan hartanya, posisi dan status sosialnya. Tentu hal tersebut akan jauh lebih baik. Sayangnya Abu Jahal tidaklah menggunakan kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri dengan berbagai kebaikan tersebut. Dan tazakur yang kita peroleh daripada ayat tersebut ialah kita mestilah bijak menentukan mana yang baik dan mana yang buruk dan mengajak rakan kita yang terpesong ke jalan yang benar. Seterusnya, tadabbur bagi ayat 13 ialah inilah yang menjadi pilihannya. Ia menghabiskan diri menjadi musuh terdepan bagi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, pilihan yang selalu berkonsekuensi jika mendustakan dan menghalang-halangi dakwah serta risalah yang dibawa Nabi Muhammad merupakan pilihan yang diambil oleh orang yang tidak memahami atau mengingkari dahsyatnya nikmat dan kurnianya diutusnya beliau. Maka balasan yang buruk sangat pantas baginya kerana ia telah melecehkan keberadaan dan kekuasaan Zat yang Maha Melihat. Dan tazakur yang kita peroleh daripada ayat 13 ini ialah kita mestilah sedar akan kesan terhadap segala tindakan baik dan buruk kita. Seterusnya, tadabbur bagi ayat 14 ialah boleh jadi bukan kerana ketidaktahuan, namun kerana kesombongan dan keangkuhan hati yang menutupi kesadaran dan kemahabesaran Allah. Kerananya ia berbuat sesuka hati dan tidak pernah sekalipun ia menahan nafsunya serta memperturutkan hawa dan syahwat kesesatannya. Ia tidak sadar bahawa yang ia musuhi dan hadapi bukanlah sekadar anak yatim sahaja, tetapi beliau adalah utusan Allah. Dan tazakur yang kita peroleh daripada ayat ini ialah kita mestilah menahan segala sifat negatif dalam diri kita agar tidak mendapat masalah pada masa akan datang. Seterusnya, tadabbur bagi ayat 15 dan 16. Menurut Al-Mubarid, salah seorang pakar bahasa Arab terkemuka, ia mengatakan as-safu artinya mengambil dengan paksa dan kekerasan. Apalagi yang diambil di sini adalah ubun-ubun, maka bukan hanya fizik yang tersakiti. Ia akan benar-benar merasa terhinakan dan direndahkan kerana ubun-ubun atau kepala adalah bahagian termulia manusia. Ada pendapat lain dari Al-Farah bahawa yang dimaksudkan di sini adalah menghitamkan wajah sebagai kiasan akan ditimpakan kepadanya azab neraka yang pedih dan menghanguskan, iaitu ubun-ubun atau wajah hangus milik sang pendusta yang mengingkari dan memusuhi serta menyakiti Nabi Muhammad SAW. Para pakar bahasa di sini membolehkan badal, iaitu ganti dengan menggunakan isim nakirah, padahal
sebelumnya disebut dengan isim makrifat Az-Zamakhsyari, dan Abu Hayyan memberikan dispensasi tersebut kepada isim nakirah setelah makrifat tersebut memberikan penjelasan sebagai sifat, sehingga seolah ia berdiri sendiri memberikan penjelasan tambahan setelahnya al-ifadah. Dan tazakur yang kita peroleh daripada ayat 15 dan 16 ini ialah kita mestilah mengikut segala ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW agar tidak disiksa di hari akhirat kelak. Seterusnya, tadabbur bagi ayat 17 ialah sebagaimana ia mengumpulkan mereka di Darun Nadwah mengadakan konspirasi untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Dalam ayat ini seolah kata Nadia yang berarti majlis menyimpan sebuah mudhaf, iaitu para penggiatnya. Namun panggilan dan permintaan tolong tersebut tak menghasilkan apapun kecuali keputusasaan dan penyesalan, karena nasib mereka juga tidak lebih baik. Dan tazakur yang kita peroleh daripada ayat 17 ini ialah kita mestilah menghormati para ulama pada masa kini, kerana tanpa mereka Islam pasti akan goyah dan mereka merupakan rujukan bagi sesuatu hukum hakam Islam pada masa kini. Seterusnya, tadabbur bagi ayat 18. Maka orang dengan karakter pembangkang dan pendusta tersebut tidak perlu lagi didengari perkataannya, apalagi sampai terpengaruh dengan syubhat dan ejekannya. Dan salah satu jalan untuk menguatkan diri dari pengaruh kejelekan tersebut yang paling mujarab adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah dan bersujud kepadanya. Dan tazakur bagi ayat 18 ini jelaslah bahawa Allah merupakan tempat utama bagi kita untuk meminta pertolongan. Dan ayat yang terakhir adalah ayat 19. Dan tadabbur bagi ayat 19 ialah para ulama kemudian menyimpulkan bahawa pendekatan terbaik dan paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya terjadi pada saat ia bersujud. Apalagi ada sebuah hadis yang mengatakan keadaan yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat ia bersujud, maka perbanyakkanlah berdoa. Dan tazakur bagi ayat 19 ini adalah kita mestilah sedar bahawa cara terbaik untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah adalah dengan sujud kepadanya, kerana sesungguhnya kita merupakan hamba yang lemah. Sekian, terima kasih daripada saya Iman Haziq bin Nazri dari kelas JM1A.